Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi hari Khamis yang berbahagia ini dapat kita sama-sama di dalam Dewan Maya ini, untuk kita sama-sama insya-Allah tadabbur salah satu surah yang sangat dekat dengan kita, yang selalu kita ulang-ulang baca, yang kita baca di pelbagai event. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian sebelum-sebelum ini dan hari ini dan akan datang menjadi salah satu titik permulaan lah, kita katakan titik permulaan untuk kita berusaha lebih memahami surah ini dan juga surah-surah yang lain, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lihat di chat tu pihak ATM ada letakkan link bagi sesiapa yang mahukan nota yang telah saya sediakan ini, insya-Allah. Baik, pada minggu yang lalu kita telah membincangkan tentang kisah pemuda hujung kota, yang mana kisah pemuda hujung kota ini adalah kisah berkaitan dengan seorang yang tidak mempunyai kedudukan, yang tidak dikenali, yang tidak mempunyai pengetahuan yang banyak terhadap agama ini, tetapi masih lagi berikan peranan, masih lagi berperanan dalam nak menyampaikan, dalam nak melihat agama ini terus dianuti oleh kaum-kaumnya. Dan kita telah sampai pada ayat yang ke-30. Ini Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-29. Ini pengakhiran bagi pemuda Yasin itu adalah pengakhiran dengan kematian. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan lelaki itu dengan kematian, dan Allah ceritakan bahawa dia telah masuk ke dalam syurga. Ketika mana dia melihat kepada nikmat syurga itu, tidak lain dan tidak bukan yang dia fikir dalam pemikirannya bukanlah berkaitan dengan indahnya nikmat syurga tersebut, tetapi dia fikirkan alangkah baiknya kaumnya mengetahui. Dan kemudiannya Allah sebutkan ganjaran yang diperolehi oleh lelaki tersebut ini mendapat maghfirah dan juga mendapat satu pahala ataupun satu bentuk kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memperolehi syurga dan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri kisah berkaitan dengan Ashabul Qaryah yang kita bincang pada minggu keempat dan minggu kelima. Ini cerita tentang Ashabul Qaryah ini. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kisah mereka ini dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Allah tidak perlu pun menghantar tentera-tenteranya untuk memusnahkan Ashabul Qaryah ini. Cukup sekadar Allah Subhanahu wa taala menghantar bunyi yang sangat-sangat kuat, dan kita sebut bunyi itu dia datang sekali saja, ibarat pop gitu. Tapi bukanlah bunyi sedemikian, ini bunyi yang kuat, sekali. Dan bunyi yang sekali itu wahidah, sekali itu menyebabkan faizahum khamidun, yang mana saya sempat terangkan sedikit, mungkin saya ulang lebih supaya lebih dapat difahami. Faizahum khamidun, ini perkataan khamidun. Yang ini dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan yang mana menunjukkan kepada
sesuatu yang tertelangkup kan, ataupun yang terpadam. Betul Ustaz. Yang ni adalah apa nama? Yang minggu lepas. Yang ni dah tak ada dalam nota lagi. Maksudnya dalam nota yang minggu lepas lah. Dalam nota yang minggu lepas. Jadi kalau kita tengok pada ayat 29, kalau tuan-tuan dan puan boleh rujuk sebentar kepada sekejap screen sharing expose. Share sekali lagi. Okey. Ayat yang ke-29. Sebab saya nak ulang balik perkataan faiza hum khamidun kerana mungkin disebabkan kekangan masa pada minggu lepas saya agak apa nama mungkin tak lebih menjelaskan apa makna dia. Baik, dalam kita nak memahami ini perkataan khamidun yang membawa maksud ia tertutup ataupun tertutup dengan bunyi itu telah menutup, ibarat apabila contoh kita membakar sesuatu bakaran, kita bakar sesuatu bakaran, dan kalau kita nak padamkan api tu, kalau kita kuis, ambil apa nama kayu ke, dan kita nak padam, kita ketuk kan, bara api tu yang akan keluar daripada bara api tu percikan api yang kecil-kecil tu keluar sebelum dia terpadam bila kita ketuk. Tapi makna khamidun ini bermakna seolah kita ambil satu kain basahan, bila adanya api yang besar sebagai contoh, kita ambil kain tu, kita telangkup terus dan terpadam. Cumanya dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang membawa maksud terpadam itu, iaitu khamidun, khumud dengan humud. Ha dengan kha. Perbezaannya adalah humud ini dengan ha, ya ini sesuatu yang ditelangkupkan ataupun sesuatu yang terpadam, dia terpadam terus. Maknanya dia tidak boleh kalau bara api itu bukan sekadar percikan api itu yang terpadam, tetapi sekali dengan bara semua seluruh api itu terpadam. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan khamidun, fa idzahum khamidun. Ini membawa maksud bahawa ketika mana api itu terpadam, ini menunjukkan bahawa percikan-percikan api itu tidak dapat keluar, tetapi bara di bawahnya itu masih wujud. Itu maksud khamidun. Kenapa ayat itu disebutkan ataupun ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan khamidun? Kerana bukanlah pengakhiran kehidupan ashabul qaryah itu hanya dengan apabila Allah memadamkan api mereka yang mana mereka tak boleh keluar. Maksud adanya bara api itu mudah faham kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini seolah-olah mereka ini akan dihidupkan semula dan menjadi bahan bakaran kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pilih perkataan khamidun, kesimpulannya iaitu kerana mereka ini ibarat bara api. Kalau diketuk banyak kali itu percikan api itu keluar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan bunyi, telangkupkan, dan bara api tak boleh, percikan api itu tak terkeluar daripada tempatnya, tetapi bara itu masih lagi wujud. Kerana apa? Kerana satu, bukan itulah pengakhiran sebenar mereka. Kerana pengakhiran mereka adalah ketika mana mereka dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bara ini menunjukkan bahawa mereka ini adalah yang akan menjadi bahan bakar kepada api neraka kerana keingkaran mereka. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-30 yang hari ini kita akan sambung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya, ini sungguh besar perasaan sesal dan kecewa yang menimpa hamba-hamba yang mengingkari kebenaran. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang kekesalan, kekecewaan yang dihadapi oleh manusia. So di manakah kekecewaan ini berlaku? Di manakah penyesalan ini berlaku?
Allah tak gambarkan, tapi kita faham daripada ayat sebelumnya, فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, yang ini menunjukkan bahawa mereka ini dibawa dan dibangunkan di hari akhirat, dan mereka melihat bahawa mereka lah yang akan menjadi bahan bakaran api neraka, maka pada waktu itu mereka merasa sesal. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, yakni ketika mana mereka dah melihat, mereka dah nampak bahawa mereka lah yang menjadi bahan bakaran kepada api neraka. Mereka dah nampak penyiksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dan gambarkan di hadapan mata mereka, menyebabkan mereka merasa menyesal dan juga kecewa. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka mengejek-ngejek dan memperolok-olokkannya. Baik. Tengok. Ini perkataan ya hasrah. Ini seolah Allah Subhanahu Wa Taala berkata, hasrah ni, ya ini seolah Allah macam mengadu, ini kenapalah ini manusia ataupun hamba-hamba aku ini tidak mahu beringat dan juga nak terima peringatan. Ya hasrah ini dia asalnya nida, ini seolah macam panggilan, tapi bukanlah panggilan yang menuntut kepada sahutan. Dia ada panggilan, contoh kita panggil seorang, Assalamualaikum tuan, yang ini kita panggil wahai anakku. Ini panggilan yang menuntut orang itu untuk balas ya. Tapi ini panggilan yang bukan menunjukkan kepada menuntut kepada jawapan. Ini panggilan yang nak menyatakan lah kenapalah macam ni, wahai, ini seolah-olah ia adalah nasihat dan juga menunjukkan kepada satu menyatakan ini kenapa mereka ini tak mahu nak beringat dan juga nak terima peringatan, kerana mereka ketika mana dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyesal kerana disebabkan keangkuhan sendiri di akhirat kelak. Dan menariknya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya hasratan 'alal ibad. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hamba-Nya. Jadi kalau kita tengok kalimah hamba ini, sebenarnya satu kalimah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW, ketika mana Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi, ketika mana Nabi SAW diisra'kan kemudian dimi'rajkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yang diisra' dan dimi'rajkan itu adalah hamba-Nya, iaitu Nabi SAW. Jadi status hamba itu, mungkin kalau kita manusia, selama manusia kita melihat hamba ni mungkin statusnya yang paling rendah. Tetapi kalau status itu datangnya daripada yang tinggi, maka seolah-olah dia lebih tinggi. Yang ini ibarat macam ni. Kalau kita tengok antara guru dan pelajar, so status guru ini mungkin berada satu tingkatan berbanding pelajar. Tetapi apabila seorang guru itu dia mengiktiraf daripada pelajar dia, yang ini dia katakan, oh pelajar A ni pelajar aku, A ini adalah pelajar aku. Yang ini menunjukkan bahawa walaupun pelajar dia sesama pelajar, yang ini pelajar A dengan B, C, D ni semua orang pelajar, tapi disebabkan guru ni dia mengiktiraf pelajar A, seolah-olah maksudnya mengiktiraf dekat dengan dia. Ini pengiktirafan yang datang daripada atas ataupun yang lebih tinggi kedudukannya itu, walaupun kita nampak sama pelajar ni pelajar lah, tetapi dia membawa ataupun mengangkat statusnya itu. Jadi kita kena faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi SAW sendiri dengan Allah menyebutkan dengan perkataan hamba. Jadi pada ayat ini, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hamba-Nya, ya hasratan 'alal ibad, Allah mengiktiraf walaupun mereka ini melakukan dosa ataupun mereka ini mengingkari dengan keangkuhan mereka. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hamba?
Kerana kalau kita tengok pada ayat yang sebelumnya, iaitu apa yang disebutkan oleh lelaki hujung kota ini, katanya pada ayat yang ke-22, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Yang saya sebutkan pada minggu yang lalu, iaitu kenapakah aku ini tidak beriman kepada Tuhan yang menciptakan aku ini daripada tiada apa-apa. Fatarani, fatir, yakni Allah Subhanahu Wa Taala pencipta, dan kepadanya lah aku akan kembali. Yakni kalian akan kembali. Dan fatarani juga yang saya sebutkan, maksud fatarani iaitulah kenapa kita tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang telah meletakkan fitrah keimanan di dalam diri manusia, hingga kan dia menyebutkan kepada semua manusia ini adalah hamba-Nya. Tapi sudah tentu hamba-Nya itu berbeza tahapannya. Ada hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat kedudukannya, sebagai contoh dalam surah Al-Furqan. Ini surah yang diturunkan selepas daripada surah Yasin. Yang ini dari sudut penurunan. Ini kalau kita masih ingat lagi di awal dahulu kita sebutkan surah Furqan adalah surah yang diturunkan selepas daripada surah Yasin. Allah menceritakan tentang ciri-ciri, karakter-karakter hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang, Allah Subhanahu Wa Taala kasihi, ya inilah ibadur rahman. Jadi kita nampak bagaimana kedudukan hamba itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tinggi, dan fitrah kehambaan itu adalah fitrah yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri manusia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap daripada kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidunahu aw yunassirunahu, dan ibu bapanya lah yang menyebabkan sama ada anak itu yang menjadi dikekal di dalam Islam, yakni dikekal di dalam fitrahnya, ataupun menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian, dan ayat ini juga nak menyebutkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma ya'tihim, jadi menunjukkan bahawa sesuatu kaum yang nak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala terus mengazab kaum itu kecuali selepas datangnya Rasul. Rasul ini bukan semata-mata makna Rasul dari sudut sifat ataupun fizikalnya. Ini maknanya macam Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Rasul ini juga boleh membawa maksud tidak datang kepadanya risalah, kefahaman terhadap risalah, sebagaimana kita pada hari ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang lain, Allah kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami mengazab seseorang ataupun sesuatu kaum itu melainkan kami mengutuskan kepada mereka rasul. Yang inilah menjadi pembincangan di dalam kalangan ulama berkaitan dengan sebagai contoh yang disebut sebagai ahlul fatrah. Ini mereka-mereka yang hidup sebelum daripada Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, termasuklah ibu bapa Nabi SAW. Jadi apa kedudukan mereka yang mana tidak beriman? Ada yang menyebutkan bahawa mereka ini tak sampai kepada mereka utusan dan juga peringatan Rasul. Itunzira qauman ma unzira aba. Yang kita sebut ma unzira abauhum. Yang ini peringatan itu tidak sampai kepada mereka. Jadi mereka ini termasuk dalam kalangan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kecualikan dalam azab. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala dah menghantar seorang rasul, maka tidak ada lagi alasan bahawa seseorang itu tidak menerima. Jadi kecuali kalaulah sampai macam kita sekarang ini, ini dalam keadaan yang mungkin ada orang yang tidak dapat memahami ataupun tidak mendengar, tidak pernah mendengar langsung tentang Al-Quran, tentang apa yang disebutkan oleh. Jadi saya menarik perhatian saya. Ini ada perbincangan ulama kontemporari. Ini berkaitan dengan bagaimana ada orang yang mungkin
kalau kita tengok mungkin yang berada di hutan Amazon dan sebagainya, yang tak sampai kepada mereka tentang peringatan, tak sampai kepada mereka tentang info-info berkaitan dengan tentang agama ini. Adakah mereka ini dikecualikan? Ada ulama kata mereka dikecualikan kerana ayat Allah Subhanahu Wa Taala jelas, Allah tidak mengazab kecuali datangnya Rasul. Bahkan ada sebagian ulama menjelaskan, kalaulah ada orang yang mana dia hidup dalam persekitaran yang mana persekitarannya itu memusuhi agama Islam, tak sampai kepada dia mesej Islam yang benar. Ini walaupun kita katakan dalam internet, dalam social media dan sebagainya, ada maklumat-maklumat berkaitan dengan Islam, tetapi banyak juga maklumat-maklumat itu yang mana menunjukkan keganasan Islam, yang mana menunjukkan sesuatu benda yang bertentangan dengan fitrah Islam itu. Maka risalah yang sebenar juga tidak sampai kepada mereka. Yang ini dari sudut zahirnya manusia ini, kita menghukum apa yang zahir, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah lebih mengetahui sama ada nak mengazab ataupun tidak mengazab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 30 ni satu ancaman yang cukup menakutkan. Ini Allah ceritakan bahawa peringatan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala akan mula menimpa kepada sesuatu kaum itu bukan apabila Rasul itu diancam bunuh semata-mata, tetapi apabila mereka mula mempersendakan Rasul tersebut. Azab Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpa sesuatu kaum apabila mereka mempersendakan Rasul, yastahzi'un. Ini kalau apatah lagi kalau mereka mengancam untuk membunuh Rasul. Maka sebab itu kalau kita tengok dalam kisah Ashabul Qaryah ini, mereka dihancurkan kerana mereka mengancam membunuh Rasul dan juga membunuh pengikut Rasul, pengikut Rasul. Nabi SAW sendiri ketika mana diancam untuk dibunuh, Nabi berhijrah dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan azab dan peringatan kepada orang musyrikin melalui peperangan. Ini dihancurkan mereka di dalam peperangan Badar sebagai contohnya. Kemudian peperangan-peperangan yang disusuali kemudiannya. Tetapi ancaman ataupun azab Allah Subhanahu Wa Taala ni tak bermula hanya selepas Rasul ini diancam bunuh, tetapi bermula pada mereka mempersendakan Rasul lagi. Jadi antara peringatan dan juga azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala antaranya yang berlaku pada Abu Jahal. Yang ni dia, kita tahu dengan apa yang dilakukan kepada Nabi SAW. Yang ini ada kalanya dia datang dalam keadaan nak jumpa Nabi SAW. Dia nampak seolah di antara dia dengan Nabi itu ada satu parit ataupun satu longkang yang dipenuhi dengan api. Ini menjadi satu peringatan kepada dia, supaya dia tak sebab dia nak pergi jumpa Nabi itu dengan niat dia nak menyakiti Nabi SAW. Tapi apabila dia mendekat dengan Nabi SAW, dia nampak satu seolah macam ada parit di antara dia dengan Nabi SAW itu ada api. Sama juga sebagai contoh isteri kepada Abu Lahab dalam sirah. Diceritakan dia pergi nak jumpa Nabi, dia marah sangat dengan Nabi. Dia pergi tanya Abu Bakar, mana temanmu ni? Dia marah akan satu peristiwa tu. Tapi sedangkan Nabi bersama dengan Abu Bakar, dia tak nampak. Ini antara bentuk-bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan juga peringatan kepada orang-orang yang memusuhi Nabi. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan untuk tidak sesekali mempersendakan Rasul dan risalah kerana ia merupakan permulaan kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita pada hari ini, jangan sesekali kita mempersendakan. Yang ini kita katakan bahawa agama ini sepatutnya yang dulu tu tak sesuai dah dengan kita ini. Maka ia merupakan permulaan kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iyazbillah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang seterusnya. Allah kata, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un.
Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, dan umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka, bahkan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tidakkah mereka mengetahui, iaitu mereka ini menunjukkan bukan sekadar kepada ashabul qaryah, kerana mereka ini juga menunjukkan kepada sesiapa sahaja yang mana membaca ayat Al-Quran. Ini kata para ulama tafsir. Ini kemudiannya nanti kita akan tengok wa ayatul lahum, dan tanda-tanda kebesaran Allah kepada mereka. Mereka ini bukan semata-mata kepada ashabul qaryah, kerana kisah ashabul qaryah ni dah habis dah. Tetapi kepada mereka yang membaca, terutamanya kepada mereka yang diturunkan Al-Quran, ini orang-orang musyrikin. Kalau masih ingat lagi saya sebut tentang audiens, siapakah audiens yang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan dalam surah Yasin? Antaranya ada 3, Nabi SAW, orang musyrikin, dan juga orang yang beriman secara sembunyi. Yang mereka ini termasuklah kaum musyrikin, orang Quraisy, orang yang diturunkan kepada mereka Al-Quran, dan juga kita yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah membinasakan dan mereka ini tak kembali dah kepada sanak saudara mereka, tetapi mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, dan tidak ada suatu makhluk pun melainkan dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Jadi dua ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak meneguhkan tentang adanya hari kebangkitan. Kalau masih ingat saya sebutkan tentang tema besar surah Yasin adalah menceritakan tentang keagungan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui benarnya peristiwa hari kebangkitan. Jadi pada ayat 31 dan 32 ni Allah nak menceritakan, nak menegaskan tentang benarnya hari kebangkitan. Baik. Kalau kita tengok hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut dalam ayat yang ke-9, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, ini Allah sebutkan ada 3 jalan hidayah. Dan salah satu daripada pintu hidayah ini adalah sejarah, perkara yang berada di belakang kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan jalan untuk mendapatkan hidayah adalah melihat kepada sejarah. Alam yarau. Ini dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang alam yarau. Alam yarau ataupun alam tara. Nanti insya-Allah pihak Tadabbur Center akan mengeluarkan buku berkaitan dengan tafsiran ataupun tadabbur tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan alam tara ataupun alam yarau ini. Dan alam yarau, tidakkah kamu melihat? Ini yarau ini, maksud yarau yang mana asal perkataannya yara, bukanlah semata-mata melihat dengan mata. Tetapi yarau ini juga menunjukkan bahawa melihat ataupun menggambarkan dengan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi SAW, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat? Sedangkan peristiwa ashabul fil, peristiwa Kaabah nak dihapuskan, nak dimusnahkan oleh Abraha, itu adalah peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW. Jadi Nabi tidak melihat. Maka maksud yarau ini juga adalah bukan sekadar melihat nampak pada mata, tetapi melihat dengan menggambarkan dengan ilmu. Jadi sebab itu ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada semua manusia supaya yakni kita juga melihat sejarah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang ashabul qaryah, bagaimana mereka menyindir para rasul, bagaimana mereka menentang para rasul, mengancam para rasul dan pengikutnya, dan kemudian mereka ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemusnahan mereka ini adalah kemusnahan yang total. Yang kita sebutkan tadi khamidun, Allah hancurkan mereka di atas muka bumi ini, mereka tak lagi berperanan. Tetapi Allah kata apa? Wa annahum ilaihim la, maaf, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa in kullul lamma jami'un ladaina muhtarun, yang mana mereka ini akan
kembali dan dihadirkan, dibawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kembalinya mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan semula dan dibentangkan segala amalan yang telah mereka lakukan dan diminta dipertanggungjawabkan. Ini ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala sebut inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsayna. Setiap perkara itu kami akan kira dan fi imamin mubin, dan dibentangkan di hadapan mereka. Yakni ketika mana Allah kata wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, maknanya Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan manusia ini dan kumpulkan lamma jami', mereka ini dikumpulkan di dalam kumpulan-kumpulan mereka, muhdarun. Muhdarun, mereka ini akan dibentangkan apa? Muhdar, kalau kita sebut muhadir, muhadir ini adalah pensyarah, orang yang menyampaikan. Jadi muhdarun ni, apa yang disampaikan, dibentangkan di hadapan mereka adalah kitab-kitab amalan mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-12. Semuanya ahsainahu, semuanya Allah Subhanahu wa taala kira dengan sangat terperinci. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi yang ini disebutkan ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini apa kitab ni? Ni kitab apa ni? Yang mana tak meninggalkan sedikit pun daripada catatan amalan manusia, yang kecil mahupun yang besar, yang mana zahir mahupun yang tersembunyi, dan kesemuanya itu akan dibentangkan dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu taala dan dihadapkan kepada manusia. Dan ayat ini juga menjadi satu penanda dan juga pembuktian bahawa kehidupan manusia ini tidak terhenti hanya di dunia. Ini menunjukkan bahawa adanya akhirat dan diberikan pengadilan yang baik, sama ada diadili dengan baik ataupun buruk berdasarkan amalan. Dan Allah Subhanahu wa taala lah sebaik-baik pengadil. Kerana ada orang yang mungkin dia melakukan kebaikan, sebagaimana lelaki pemuda hujung kota ini tadi. Dia melakukan kebaikan, mengajak manusia untuk menerima peringatan yang dibawa oleh para rasul. Dia tidak bersalah, tetapi disebabkan mungkin ada orang yang jahat, yang pandai ataupun yang mana mempunyai kuasa, maka dia terkena hukuman. Maka lelaki ini tadi mati. Dalam kehidupan kita hari ini memang kita nampak berlaku perkara ini. Ada kadang-kadang mungkin kita melihat ada orang yang mungkin dia memang tak bersalah, tetapi disebabkan orang yang jahat, dia mempunyai pengaruh, mempunyai kuasa, dia mungkin pandai dari sudut penipuan dan sebagainya, tetap dikenakan hukuman kepada orang yang baik walaupun dia tak bersalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mana wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun, hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Hakim, yang mana juga kalam Allah wal Quranil Hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan Allah Subhanahu wa taala juga Al-Aziz, berautoriti untuk memberikan pembalasan. Yang kita sebutkan Al-Aziz memberikan pembalasan bagi orang yang mana terpesong daripada siratul mustaqim, dan juga memberikan ganjaran kepada orang yang mengikut siratul mustaqim. Dan kita melihat ayat-ayat yang selepasnya ini, walaupun ayat menceritakan tentang sains di dalam Al-Quran, tetapi ia juga nak menceritakan tentang adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengaitkan sesuatu yang bersifat fizikal yang kita nampak dengan mata kasar kita ini dengan apa yang bersifat rohani. Ini sesuatu yang kebiasaannya berlaku. Ini dalam Al-Quran, tuan-tuan akan baca dan kita akan lihat nanti ada ayat-ayat berkaitan dengan sains. Tetapi sains itu bukan semata-mata sains. Allah Subhanahu wa taala akan kaitkan sains itu dengan perkara yang bersifat rohani. Baik. Okey, sebelum daripada kita masuk pada ayat yang ke-33. Kalau kita sebutkan pada ayat yang ke-9 yang terdahulu, Allah kata waja'alna min baini aydihim sadda.
Yang ini di hadapan mereka itu penghalang. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka juga ada halangan. Fa awshaynahum fahum la yubsirun, di atas mereka itu juga ada halangan. Yang ini Allah mula dengan depan, belakang dan juga atas. Tetapi ketika mana Allah memperincikan jalan hidayah ni pada ayat-ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan belakang, bermula dengan sejarah sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang benda yang berada di hadapan mata. Jadi persoalannya, kenapa ini dari sudut nazam Quran? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan sejarah terlebih dahulu sebelum daripada Allah menceritakan tentang penciptaan, wa ayatul lahum dan sebagainya. Salah satu sebabnya kita melihat bahawa dia berkaitan dengan kronologi ayat itu. Yang ini ayat yang kita bincangkan bermula ayat 13 sampai ayat 30 ini tadi. Yang ini Allah ceritakan tentang bagaimana mereka yang mana mengingkari dan mana mengingkari, ada antara perkara yang diingkari adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul antaranya adalah berkaitan kehidupan selepas daripada kematian. Dan kemudian Allah ceritakan tentang penciptaan supaya ia berkaitan dengan kematian membenarkan hari-hari kebangkitan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejarah ini adalah satu peristiwa yang kita sebutkan tadi, yang mana kadang-kadang manusia ini tidak dapat melihat, alam yarau, perkara yang mana manusia hanya ketahui. Ini pengetahuan itu dapat kepada manusia bukan daripada jalan penglihatan, tetapi dapat diketahui oleh manusia melalui jalan pendengaran, yakni cerita orang-orang yang terdahulu, cerita tentang sejarah yang terdahulu. Ini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendahulukan pendengaran berbanding penglihatan sebagai salah satu panca indera yang dapat menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika allazina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Fa asammahum, mereka ini peka, dan wa a'ma absarahum, yang mana mereka Allah selalu mendahulukan summum bukumun umyun dalam surah Al-Baqarah. Allah selalu mendahulukan mereka yang peka dan juga kemudiannya mereka yang buta. Ini peka, ini bukan fizikalnya, tetapi yang mana memekakkan telinga, dan mereka yang membutakan mata hati mereka. Kerana pendengaran ini merupakan satu yang sangat penting bagi untuk menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya penglihatan. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu sendiri, sebagaimana yang kita sebut, makna Al-Quran itu adalah satu kitab yang turun secara live kepada Nabi SAW, yang mana turun melalui cara pendengaran. Tidak ada penulisan pada peringkat awalnya. Caranya itu adalah cara pendengaran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sebagai manusia ini memanfaatkan pendengaran kita ini untuk melihat, untuk mendengar berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan mendengar berkaitan dengan tadabbur ayat Al-Quran. Kita tengok bagaimana Ashabul Qaryah, ketika mana mereka tidak menggunakan pendengaran mereka, mata mereka melihat para nabi itu ada di hadapan mereka, tetapi telinga mereka ini menafikan apa yang dibawa oleh para nabi, dibawa oleh pemuda hujung kampung itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab kepada mereka. Allah kata apa? Sayhatan wahidatan. Ini satu bunyi yang kuat. Kerana mereka tidak mahu mendengar bunyi Al-Quran, tidak mahu mendengar bunyi peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasul dan juga pemuda hujung kota itu, maka pendengaran yang layak bagi mereka dengar adalah pendengaran berkaitan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendahulukan pendengaran manusia, kerana pendengaran ini sangat penting, panca indera yang paling penting untuk seseorang
memahami hidayah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tuan-tuan yang ada pada hari ini. Tuan-tuan mendengar, mungkin tak nampak muka saya ke. Mungkin kalau saya pun tak nampak muka tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan mendengar apa yang saya sampaikan. Kerana pendengaran itu merupakan panca indera yang paling penting. Kita dalam fiqh sendiri pun ada berkaitan dengan orang yang pekak. Bagaimana dia punya dari sudut fiqhnya berbanding kepada orang yang buta. Wa a'ma absaruhum, yang mana mereka yang kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang mereka yang buta. Kerana sejarah berkaitan dengan pendengaran, penciptaan ini berkaitan dengan apa yang manusia lihat di hadapan mereka. Jadi persoalan yang kedua adalah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-9 Allah kata menjadikan halangan di hadapan mereka dan di belakang mereka dan di atas. Kenapa Allah tak mulakan halangan di belakang, di depan dan di atas? Itu persoalan. Jadi kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada orang Quraisy, khusus kepada orang Quraisy, kerana permulaan dalam mukaddimah ni Allah cerita tentang orang yang mana mereka ini tak dapat peringatan. Ini cerita tentang orang Quraisy. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah bawa ataupun menampakkan kepada mereka terlebih dahulu, iaitu jalan hidayah, iaitu Nabi SAW sendiri. Kita sebut ala siratal mustaqim, iaitu peribadi Nabi SAW itu merupakan salah satu jalan hidayah. Kalau kamu tak mau dengar apa yang disebut, kamu tak mau percaya apa yang diturunkan kepadanya, dari sudut yang belakang dan yang atas, yang depan ni, permulaan yang depan, yang mana apa yang pribadi Nabi SAW yang berada di hadapan kamu, yang hidup bersama kamu, yang kamu lihat dengan mata kamu sendiri tentang pribadi Nabi SAW itu, maka sepatutnya kamu mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat itu pada konteksnya adalah berkaitan dengan orang musyrikin, yang mana Allah dah utuskan Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul lagi. Mereka dah bersama dengan Nabi melihat pribadi Nabi SAW, yang sepatutnya pribadi itu mereka akui juga bahawa Nabi berada di atas jalan. Sepatutnya mereka mendapat hidayah. Adapun cerita kepada keseluruhan manusia, mengambil manfaat kepada umuman pada kita semua, adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang pentingnya dari sudut pendengaran kita melihat, mendengar, yakni tentang kisah-kisah yang terdahulu, dan kita mengambil pengajaran untuk kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan nikmat di hadapan ini dihayati melalui cara penglihatan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyanan. Ya, ini nikmat di hadapan itu perlu dihayati melalui dengan cara penglihatan. Yang ini nikmat yang kita sebut, antara nikmat yang diberikan kepada orang musyrikin ini adalah turunnya ataupun beradanya Nabi SAW. Laqad ja'akum min anfusikum. Yang ini disebutkan bahawa Nabi SAW ini didatangkan daripada kalangan mereka. Antara maksud kalangan mereka ini adalah kalangan orang Quraisy. Dan termasuk juga para ulama sebut kalangan mereka ini menunjukkan kalangan manusia. Baik. Itu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan kisah Ashabul Qaryah berbanding dengan kisah berbanding dengan ayat-ayat berkaitan dengan penciptaan. Baik. Kita mulakan dengan ayat yang pertama berkaitan dengan penciptaan ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sebarang komen ataupun persoalan, bolehlah chat di ruang chat ni. InsyaAllah saya akan bacakan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan dalil yang terang untuk mereka, saya sebutkan dah tadi, mereka ini menunjukkan kepada semua manusia, umum nas, memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati, kami hidupkan dia serta kami keluarkan dari
darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan. Baik. Jadi cara saya insya-Allah dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan wa ayatul lahum ini, ada 3 wa ayatul lahum, adalah kita memahami dari dua sudut. Pertama, kita fahami dari sudut sains, dan yang kedua kita faham juga dari sudut kerohaniannya. Kerana saya sebutkan tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menyebutkan tentang perkara saintifik pun dalam Al-Quran, tetapi tujuannya itu adalah kepada kerohanian. Kerana Al-Quran ini bukan kitab sains. Sebagaimana sejarah, Al-Quran bukan kitab sejarah. Allah tak ceritakan tentang sejarah tentang Ashabul Qaryah semata-mata. Tetapi sejarah itu mesti menjadi panduan. Sejarah itu mesti menjadi peringatan. Dan begitulah juga Allah menyebutkan tentang perkara sains. Yang mana sains itu mesti menjadi peringatan. Bukan sekadar sains semata-mata. Kerana Al-Quran itu adalah kitab peringatan. Kitab dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pertama, yang ini bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ayatul lahum, wa ayah, dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran itu sendiri banyak Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat, bukti-bukti. Bila kita sebutkan ayat di dalam Al-Quran ini, dia ada 2. Yang pertama, ya ini yang disebut sebagai ayatun Alhamdulillah. Ayatun maqru'ah. Ya, ini ayat-ayat yang dibaca. Ya, inilah ayat-ayat Al-Quran. Dan satu lagi yang disebut sebagai ayatul kauniyah. Ya, ini ayat-ayat tentang penciptaan. Maka ada 2 ayat. Dan ayat yang dimaksudkan dalam ayat di sini adalah berkaitan dengan penciptaan. Baik. Dan wa ayatul lahum, ya ini makna ayat, penerangan ataupun dalil-dalil ini nak menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah tentang proses menghidupkan bumi. Ini kami hidupkan wa ayatul lahumul ardul maitat. Ardul maitat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan maita ataupun mauta dengan mayyit. Beza. Kalau ya itu dia ada hurufnya ataupun dia ada harakahnya. Mayyit dalam Al-Quran, innahum mayitun. Mereka itu seolah-olah mati. Dan kamu juga akan mati. Mayyit. Maka mayyit itu menunjukkan kepada akan mati. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan maita, ini dengan sukun, ya itu disukunkan. Sukunkan ni maksudnya tak bergerak. Maknanya bumi itu benar-benar mati. Manusia pun kalau disebutkan dengan maita, dengan ya itu disukunkan, menunjukkan bahawa manusia itu benar-benar mati. Baik. Jadi bumi di sini benar-benar mati, kata hamka boleh membawa kepada 2 maksud. Bumi yang benar mati, sama ada dia mati berpanjangan ataupun ia mati dalam keadaan sementara. Mati berpanjangan ataupun mati yang sementara. Yang mana kedua-duanya Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menghidupkannya semula. So kita tengok dari sudut sains terlebih dahulu. Ini kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang mana mungkin lebih mahir dalam bidang sains, kalau ada apa yang saya sebutkan ini salah, minta betulkan. Kerana sains ini bukanlah bidang saya. Cuma saya membaca daripada buku yang menceritakan tentang sains dalam Al-Quran. Baik. Jadi untuk menghidupkan bumi, ini dari sudut saintifiknya. Ini bumi itu memerlukan beberapa organisme yang disebutkan sebagai ulat.
dan alga. Alga ni disebut juga sebagai algae. Dan juga cahaya matahari dan kelembapan udara. Dia ada beberapa organisme yang diperlukan bagi menghidupkan semula bumi. Mana alga ini tadi dia memerlukan cahaya, karbon dioksida dan juga nitrogen bagi melakukan fotosintesis dan kemudiannya menghasilkan oksigen yang mana digunakan oleh manusia. Oksigen yang digunakan oleh manusia, karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia, yang mana pokok mengambil sebagai salah satu organisme yang mana membolehkan tumbuhan itu ataupun algae itu melakukan proses yang disebut sebagai fotosintesis. Kemudian kalau kita tengok kulat pula, ini berperanan untuk menyerap kelembapan dan menghasilkan enzim. Enzim inilah yang menjadi fungsi kepada nutrisi tumbuhan. Ini tumbuhan dia memerlukan enzim untuk menjadi nutrisi kepada. Dan suhu yang panas dan sejuk, hujan yang berasid membantu untuk memecahkan batu dan menambahkan kandungan organik. Ini batu ataupun tanah yang keras. Ini hujan ini berperanan untuk memecahkan batu-batu tersebut ataupun tanah-tanah yang keras tersebut, yang menjadikan ia tanah menambahkan kandungan organik dan tanah lalu boleh menerima mikroorganisme yang baru seperti bakteria dan juga ulat. So kita nampak ini beberapa kronologi daripada penghasilan, bagaimana nak menghasilkan ataupun kita katakan bagaimana satu tumbuhan itu nak tumbuh di satu tempat, dan tanah itu boleh digunakan sebagai tempat tanaman. Namun perkara yang menarik, kata seorang pengkaji sains, yakni seorang pensyarah di Amerika Syarikat, Dr. Lester, yang ini dia sebutkan bahawa ini tidak hanya memadai dengan wujudnya cahaya. Yang ini maksudnya apa yang kita sebut di atas ni tadi. Di atas ni kita sebutkan tentang faktor-faktor bagaimana bumi itu dihidupkan. Yang ini bagaimana tanaman boleh hidup semula di tempat yang tanah gersang. Namun tak memadai hanya wujudnya cahaya, tak memadai hanya wujudnya unsur kimia, air dan udara untuk menumbuhkan tanaman. Kerana ini adalah keperluan asas yang sama bagi semua tumbuhan. Yang ini maknanya secara asasnya tumbuhan ini memerlukan cahaya, unsur-unsur kimia, air dan udara untuk menumbuhkan tanaman. Ini sama. Yang membezakan adalah biji benih. Maknanya ada pokok yang boleh hidup di satu tempat, tapi pokok yang lain dia hidup di tempat yang lain. Bahkan mungkin di dalam satu tanaman ada pokok yang hidup, ada pokok yang tak hidup. Di satu tanaman, dalam satu tanaman kan. Maka justru itu kata Dr. Di sendiri menyebutkan di sana perlunya ada kekuatan yang tersembunyi yang menumbuhkannya dalam situasi-situasi yang sesuai. Jadi nak sebutkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini tadi, Allah kata wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Allah kata Allah lah yang menghidupkan bumi yang telah mati ini. Ini bermakna walaupun manusia mungkin boleh ambil tadi organism ni tadi, ulatnya, algenya dan sebagainya, lakukan proses-proses yang kita sebut fotosintesis dan sebagainya tadi, tak mampu untuk nak menghidupkan tanaman, melainkan di sana adanya kekuatan kuasa, yakni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan tanaman itu sesuai dengan situasi. Nanti kita akan sebut juga tentang bagaimana peranan malam dan siang yang menjadi yang berperanan untuk menumbuhkan pokok-pokok. Ini nak sebutkan bahawa walaupun sains itu ini dapat mengkaji dari sudut faktor-faktornya, tetapi Allah dah sebutkan bahawa yang menghidupkan bumi yang mati itu adalah ahyaina. Ini yang disebutkan oleh seorang pengkaji daripada barat. Ini dia pun tak menafikan bahawa
Last sekali mereka mengambil kesimpulan kepada adanya klorofil di dalam tumbuhan hijau. Mereka kata bahawa klorofil inilah menjadi kilang kepada pembuatan bagaimana hidupnya. Akhir sekali kita kembali kepada klorofil ini juga siapa yang mana meletakkan kepada tumbuhan-tumbuhan hijau. Maka tak lain dan tak bukan dia mesti juga kembali kepada ahyainaha, kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang mana menghidupkan bumi. Baik. Kemudian kita melihat bahawa ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bumi, dan bumi ini berkaitan dengan tanah, ard, bumi, dia sebenarnya ada sangat berkaitan dengan manusia. Nah, ini kita nak lihat dari sudut bagaimana Allah nak ceritakan ayat ini berkaitan dengan kita, dari sudut rohani, bukan sekadar sains tetapi dari sudut rohani. Dan ini manusia dalam surah Al-Fatir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa manusia ini sangat berkaitan dengan tanah. Wallahu khalaqakum min turab, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu daripada tanah. Mungkin orang yang terdahulu mungkin berfikir macam mana cipta daripada tanah. Ini mungkin maknanya adalah dari sudut Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Ini asal manusia itu daripada tanah. Tetapi hari ini kita dapat mengetahui bahawa dalam diri manusia ini juga ada unsur-unsur tanah dalam diri kita. Ini sayur-sayuran yang kita makan daripada tanah. Hatta binatang-binatang yang kita makan, binatang ternak, ayam, lembu dan sebagainya, itu pun mereka memakan tumbuh-tumbuhan. Juga ada berkaitan dengan unsur tanah. Jadi manusia sangat berkaitan dengan tanah. Dan tanah ini juga berkaitan dengan bumi. Allah Subhanahu wa taala sebut huwa ansha'akum minal ard, dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan daripada bumi. Jadi nak sebutkan apa kepada kita? Manusia berkait dengan tanah, tanah berkait dengan bumi, maka manusia itu juga ada kaitannya dengan bumi. Jadi Allah nak ceritakan tentang Allah menghidupkan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala nak juga menceritakan tentang Allah lah yang akan menghidupkan semula manusia. Bumi yang telah mati ini Allah hidupkan semula. Allah mampu menghidupkan semula. Maka manusia yang telah mati juga Allah mampu menghidupkannya semula. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Allah nak cerita tentang ayat ni, bagaimana manusia itu dibangkitkan semula, dikumpulkan dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita melihat. Kamu tak percaya, kamu lihat bumi. Ada tempat-tempat yang dahulunya gersang, dan Allah lah yang mana menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang mana menghidupkan semula bumi, yang mana mudah bagi Allah juga nak menghidupkan semula manusia. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut ni dalam suratul Hajj, nak ceritakan tentang manusia ni tadi ada perkaitannya dengan penciptaan bumi. Manusia berkaitan dengan tanah, tanah berkaitan dengan bumi. Manusia berkaitan dengan bumi. Dan manusia ini juga ada kaitannya dengan hari kebangkitan. Nak sebutkan bagaimana penciptaan manusia itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan semula bumi yang ada kaitan dengan manusia, penciptaan manusia itu juga ada kaitannya dengan hari kebangkitan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak, ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk hidup semula pada hari kiamat, maka perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia, kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu daripada tanah. Nampak dia punya relation dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan, nak kaitkan, yakni bagaimana kita nak faham tentang penciptaan kita ini ada juga berkaitan dengan hari kebangkitan. Jadi kita melihat penciptaan kita, unsur yang ada dalam badan kita ini, dalam diri kita ini adalah tanah, dan tanah itu ada kaitan dengan bumi. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan semula bumi, maka Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk membangkitkan semula makhluk. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Fussilat
dalam suratul Fussilat ayat 39 dengan lebih orang kata apa, lebih jelas tentang hari kebangkitan itu pasti seperti mana penghidupan semula bumi. Ini Allah kaitkan direct dengan bagaimana bumi itu, penghidupan semula bumi itu berkait dengan hari kebangkitan. Allah kata wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa iza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat ni Allah kaitkan dengan lebih jelas, iaitu dan di antara tanda-tanda kekuasaannya engkau melihat bumi kosong sepi dalam keadaan kering dan tandus, maka apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya serta suburlah tanamannya. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya sudah tentu berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Sesungguhnya ia maha kuasa atas setiap sesuatu. Jadi ayat ini tadi kita kena faham dan kita kena baca, bukan sekadar Allah nak menceritakan kemampuan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut sainsnya, yakni diciptakan semula sesuatu yang telah mati, tetapi dari sudut rohaninya Allah nak ceritakan tentang bahawa manusia itu akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apakah perkara yang perlu kita lakukan? Dan tak lain dan tak bukan adalah kita melakukan persiapan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa akhrajna minha habban faminhu ya'kul. Yang mana maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan habban, iaitu biji-bijian, dan daripada biji-bijian itulah manusia makan. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan biji-bijian? Jadi mungkin dari sudut sainsnya tadi kita sebutkan bahawa sesuatu tumbuhan itu tidak boleh hidup secara sains semata-mata. Perlu ada kuasa, yakni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan ataupun menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa akhrajna, sekali lagi Allah kata kami yang keluarkan daripada biji-bijian ini tadi yang kita sebut, biji benih yang berbeza-beza ini di tempat yang pelbagai ini dengan pelbagai bentuk makanan, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengeluarkannya. Minha habban faminhu ya'kulun. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang makanan yang dibawa ataupun yang dikeluarkan daripada habban, daripada biji-bijian ini? Jadi manusia ni kalau kita nak melihat perkara yang lebih dekat selain daripada bumi, mungkin kita sendiri, wallahu a'lam tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri pun kita tak melihat secara direct, mungkin kita tengok di YouTube dan sebagainya. Ini secara direct depan mata kita, bumi yang tanah yang mati, tiba-tiba ada tumbuhan yang besar. Ini kita fahamlah, kita yakin benda tu, tapi kita tak dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan wa akhrajna minha habban, iaitu Allah tunjukkan bahawa pada diri kita sendiri juga ada tanda-tanda kita ini dihidupkan semula. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan makanan. Yang ni makanan ni maknanya berkaitan dengan rutin harian. Yang ni setiap hari kita makan, rutin harian yang dimakan. Makanan yang kita makan yang menjadi rutin harian. Jadi maknanya setiap hari kita dihidupkan dan diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah salah satu petunjuk bahawa manusia ni akan dibangkitkan. Kerana apa? Kerana kita habis malam kita tidur. Kita tidur, kita bangun balik semula makan. Kemudian kita tidur, kita bangun balik semula, kita makan lagi. Yang ni setiap hari kita makan. Yang ni menunjukkan kepada rutin harian manusia. Yang ni pada rutin harian manusia, yang ni kamu makan itu, menunjukkan bahawa kamu itu dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata yang lain, kalaulah kata manusia yang mungkin tidak ada makanan, yang ni dia rasa, tak mati dah rasa. Ni sebab apa? Sebab lama dah tak makan. Tapi bila dia makan, ni badan dia kembali cergas, seolah mana dia dihidupkan semula. Yang ni sangat dekat kita punya
gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang benarnya berlakunya hari kebangkitan itu, kalau jauh kamu nak melihat tentang bumi yang dihidupkan semula pada diri kita, yang menjadi rutin harian kita makan, yang ini menunjukkan bahawa kita dibangunkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Dan juga kalau dalam tempoh yang lama kita terputus bekalan makanan, bila kita makan apa yang akan berlaku? Seolah kita rasa dapat kehidupan semula, orang kata. Disebabkan makanan yang memberikan zat-zat kepada diri kita. Dan makanan ini, faminhu wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan makanan ini juga ibarat nikmat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Kerana nikmat yang paling besar ataupun perkara yang paling besar, yang paling penting bagi manusia adalah makanan. Tak ada tempat tinggal, tak apa lagi. Kalau tak ada makanan ni, lebih parah berbanding tak ada tempat tinggal. Jadi nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan melalui makanan ini, keasyikan kita makan buah, habban yang keluar daripadanya buah-buahan. Tapi kita kena ingat, jangan lupa bahawa buah juga mempunyai biji yang perlu manusia berhati-hati. Ini buah, kita makan buah. Contoh buah apple, buah durian. Sekarang ni buah durian kan. Musang king ke dan sebagainya. Kita makan buah tersebut, buah durian tu, setelah habis isi kita nampak biji. Suka ke kita nak makan biji? Kita tak suka kan. Dan kita perlu berhati-hati untuk takut-takut tertelan biji durian tu. Yang ini dengan asyiknya, keasyikan nikmat kita duk makan buah kuning tu, raja buah itu, kita kena berhati-hati dari sudut biji dia takut tertelan, menyebabkan mungkin sakit, bahkan mungkin membawa kepada kematian. Dan begitulah Allah nak ceritakan bagaimana dari sudut rohaninya, ini Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang mana keluar daripada tumbuh-tumbuhan, biji-bijian itu buah-buahan yang kita makan asyik, ibarat nikmat-nikmat dunia. Tapi kita juga kena berhati-hati tentang biji yang ada tu supaya dia tidak merosakkan tubuh badan kita. Kita kena berhati-hati dengan nikmat dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita supaya nikmat tersebut tidak merosakkan diri. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam Al-Quran, Allah ceritakan tentang bagaimana biji benih. Habban, jadi kita sebutkan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan habban? Kerana nak sebutkan tentang biji tu. Makanan yang ada biji supaya kita berhati-hati. Dan biji benih yang mana dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ia diumpamakan sebagai iman. Yang memberikan manfaat kepada manusia ini di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ini macam mana? Dia menjadi pendokong kepada kebaikan. Yang mana kita tengok sebelum ni adalah kisah tentang pemuda hujung kota. Bagaimana boleh dia ini bukan sesiapa pun, lari datang yas'a itu dengan bergegas sebab dia rasa urgentnya untuk dia berdakwah kepada kaumnya. Kerana apa? Kerana ada di dalam dirinya benih-benih keimanan. Jadi menjadi pendokong kepada kebaikan. Jadi kalau kita sendiri tak suka kepada kebaikan, kita kena cek bagi diri kita. Ini orang yang mempunyai iman, sepatutnya dia menjadi pendokong kepada kebaikan-kebaikan yang dibawakan kepada manusia dan manfaat sejagat. Dan di akhirat, ia menjadi kunci. Biji benih, ini ibarat iman ini menjadi kunci kepada terbukanya segala kenikmatan. Kerana selepas ini Allah akan ceritakan tentang nikmat-nikmat yang digambarkan, walaupun ia di dunia tetapi ia digambarkan tentang nikmat-nikmat syurga. Waja'alna fiha jannatin, ini cerita tentang syurga. Ini disebutkan sebelum daripada mendapat syurga, kuncinya pada ayat 33 adalah habban, itu adalah biji benih, yang mana benih itu adalah benih yang ditanam keimanan, yang mana ia menjadi kunci terbukanya kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Ibrahim. Allah kata, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau Muhammad melihat
bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik. Kalimah thayyibatan ini menunjukkan kepada tauhid, menunjukkan kepada keimanan. Kata para ulama tafsir, kalimah thayyibah adalah sebagai batang pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu akan terbentuk kalau tidak adanya biji benih yang baik, yang mana disirami dengan air hujan, air keimanan, air yang mana juga yang dalam Al-Quran ia berkaitan dengan sumber wahyu. Wahyu selalu dikaitkan dengan air. Al-Quran juga dikaitkan dengan air hujan, seperti mana air hujan yang mana diperlukan Al-Quran itu menyirami diri manusia seperti mana air yang baik untuk menyirami pohon-pohon yang mana dia mendapat akar yang teguh, iman yang teguh, dan cabang pucuknya melahirkan manusia yang mana mempunyai akhlak dan juga ibadahnya yang baik. Cabangnya itu menjulang, maksudnya manusia dapat terasa kesan akhlaknya yang baik. Dia sendiri terasa kesan daripada ibadahnya yang sempurna, yang lahir daripada akhlak, dan manusia lain juga rasa tentang bagaimana sebuah pokok yang mana memberi manfaat, iaitulah terasa kesannya, akhlaknya dengan manusia. Sebab tu saya sebutkan dahulu cerita tentang lelaki hujung kota. Bagaimana dia selalu menyebutkan ya qaumi, ya qaumi. Ini seorang pendakwah itu, yang benar dalam dakwahnya itu adalah orang yang mana sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu adalah antara ciri ahli syurga. Kalau pendakwah selalu menghukum orang, pendakwah selalu mengeluarkan perkataan yang kesat, maka kita kena muhasabah balik sama-sama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah yang hidupkan bumi, makanan, dan Allah Subhanahu Wa Taala wa akhrajna minha habban, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah juga Allah kata wa ahyainaha wa akhrajna. Allah menyebutkan kedua-duanya sekali. Allah menghidupkan bumi dengan menjadikan makanan kepada manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga lah menerbitkan iman di dalam hati manusia untuk mengimani tentang benarnya hari kiamat. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Supaya mereka makan daripada buah-buahan dan daripada apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, maka patutkah mereka tidak bersyukur. Baik. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang syurga. Tetapi bagaimana nak menggambarkan syurga itu? Maka Allah ceritakan tentang nikmat-nikmat dunia. Sebab apa? Nikmat dunia ini manusia boleh gambarkan, manusia boleh terfikir. Cuma segala nikmat dunia yang digambarkan, syurga yang digambarkan melalui nikmat dunia, perlu kita faham dan perlu kita yakin bahawa dalam hadis Nabi SAW sebut, syurga ni la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Tidak ada mata yang pernah lihat dan tidak ada telinga yang pernah mendengar. Makna kata, walaupun nikmat itu digambarkan, ini nikmat seperti nikmat syurga digambarkan dalam Al-Quran, realitinya jauh lebih hebat dan jauh lebih menyenangkan, jauh lebih menyeronokkan. Dia bukan indah kabar dari rupa, indah rupa daripada kabar. Seolah-olahnya. Ini kabarnya mungkin sebagaimana nikmat dunia yang kita nampak, tetapi rupanya itu adalah lebih indah daripada khabarnya. Itu terbalik kepada kita punya pemaan tu kan. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ja'alna fiha. Yang ini perkataan ja'alna. Ini kita kena faham dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan khalaqa. Ini wa ja'alna ni kita sebutkan jadikan. Yang ini seolah mana menciptakan. Wa khalaqna pun kadang-kadang kita sebut dengan menciptakan. So apa perbezaannya
Perbezaannya adalah khalaqa dalam Al-Quran, kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala gunakan pada penciptaan yang asas. Sesuatu yang asas kepada sesuatu. Contohnya Allah cerita tentang penciptaan langit dan bumi. Khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Yang ini Allah menciptakan as-sama, langit dan juga bumi. Yang ini menjadi asas. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mulk juga cerita tentang Allah menjadikan bintang-bintang di langit. Ja'ala, dengan Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan ja'ala. Jadi ja'ala ini adalah penciptaan untuk menghiasi khalaqa tadi. Khalaqa penciptaan yang asas, ja'ala adalah penciptaan untuk menghiasi ciptaan-ciptaan yang asas tadi. Jadi syurga dengan kenikmatan syurga itu adalah penciptaan. Yang ini nikmat syurga itu sendiri, nikmat masuk dalam syurga itu sendiri dah nikmat dah. Allah sebutkan tentang qila dukhulil jannah, lelaki tadi masuk ke dalam syurga, dah itu dah nikmat dah syurga tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hiasi di dalam syurga itu kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ibarat rumah kita lah. Rumah kita ni, kita ada rumah pun, itu pun dah besar rahmat dah. Apatah lagi dalam rumah kita itu ada sofa yang cantik, ada tirai yang cantik dan sebagainya. Maka itu adalah benda-benda yang tambahan yang menghiasi rumah kita yang asas tadi. Itu beza dia. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ja'alna fiha. Yang ini kami jadikan di dalamnya. Di dalam mana? Fiha ni, ha ni menunjukkan kepada apa? Di dalam bumi. Saya sebutkan tadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang nikmat dunia tetapi menggambarkan syurga, kerana manusia ini untuk kita memahami tentang nikmat syurga tak boleh kita nak faham dan kita tak boleh nak merasai melainkan kalau Allah cerita tentang bumi. Allah ceritakan tentang apa yang kita pernah tengok. Ini kita tak dapat nak rasakan, melainkan benda itu benda yang kita pernah tengok. Dan kita pula dari sudut kita perlu meyakini apa yang kita pernah lihat itu, khabarnya itu, rupanya syurga itu lebih indah daripada khabar yang kita nampak dan kita dengar, kita lihat. Sebab itu saya sebut tentang nikmat dunia BS dengan nikmat syurga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan kami dijadikan di dalam bumi itu kebun-kebun kurma dan juga anggur, wa a'nabin. Kenapa kurma dan kenapa anggur? Jadi setakat pembacaan saya. Dan ini kurma ini, nakhl yang kurma ni banyaklah, nakhl, tamar, urtab dan sebagainya. Nakhl ni adalah penciptaan kurma yang keras tu. Jadi kurma dia macam, kalau kita di Malaysia ni macam pokok kelapa. Yang mana dia punya bukan sekadar isinya tu dimakan, tapi bijinya, tapi pelepahnya, maksudnya segala yang berkaitan dengan kurma itu boleh dimanfaatkan. Sebagaimana kita di Malaysia ni pokok kelapa. Cuma tak sebutlah kelapa. Sebab ketika Al-Quran diturunkan, ia diturunkan pada masyarakat Arab yang lebih mengenali kenapa didahulukan kurma berbanding anggur. Tapi anggur, yang menjadi keistimewaan anggur ini hanyalah pada buah-buahannya, pada buah anggur itu sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kurma dan anggur di dalam ayat ini, fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin. Yang ini Allah ceritakan tentang kurma yang keras. Kurma ni keras, yang berbatang tinggi, berbuah manis. Manakala anggur a'nab adalah berbagai sifatnya, yang ada yang menjalar dan buahnya berjuntai dan lunak. Ini nak menunjukkan kepada kepelbagaian. Bukan semata-mata di dunia ni ada kurma dengan anggur je. Bukan juga di syurga ni ada kurma dengan anggur semata-mata, tidak. Tapi nak sebutkan tentang kepelbagaian. Ada yang jenis pokoknya keras, batangnya tinggi, buahnya manis. Ada yang pokok yang mana menjalar, buahnya berjuntai, lunak dan sebagainya. Yang ini nak menunjukkan kepada kepelbagaian. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin.
wa fajjarna fiha minal uyun, dan air yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita tengok ini, walaupun ia adalah berkaitan dengan nikmat syurga, nikmat dunia, yang ini Allah jadikan di atas muka bumi, tidakkah ia menjadi satu gambaran kepada kita, yang ini seolah tempat yang mana, tempat yang indah yang dihiasi dengan pokok-pokok makanan, ini kurma yang boleh, kurma pokok kurma, ini ada makanan buah-buahan yang kita boleh makan, anggur, duduk pula wafajjarna fiha minal uyun, yang ini kami pancarkan. Yang ini menunjukkan bahawa adanya mata air, adanya air terjun. Kalau kita faham tentang gambaran ni, bukankah ia menunjukkan kepada satu kenikmatan yang juga menunjukkan kepada satu keseronokan, ini ketenangan. Yang mana nikmat dunia ini tadi, yang mana kita sebutkan tadi sebelumnya, habban, jadi sebagai salah satu nikmat dunia yang paling penting adalah makanan, dan juga nikmat kerehatan, nikmat keamanan. Sebab itu dalam Al-Quran sentiasa Allah Subhanahu wa taala sebut tentang dua nikmat yang selalu disebutkan, iaitu nikmat makan dan nikmat keamanan. Dalam surah Al-Quraisy Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang mana nikmat yang selalu manusia, yang paling penting pada diri manusia adalah makanan dan juga keamanan. Kalau ada makanan, tak ada keamanan, tak guna. Kalau tak ada keamanan, tak ada makanan, tak guna. Lapar. Kalau makanan ada, tak ada keamanan, hidup tak tenteram. Kalau ada keamanan, tak ada makanan, tak guna juga. Hidup tenang tapi tak tenang juga sebab tak ada makanan. Maka perlukan kepada dua-dua. Makanan disebutkan sebelum ni, dan juga nikmat kerehatan, keamanan, ketenangan. Rasa tenang kan, duduk dekat dengan air terjun dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, kalaulah dengan kunci yang kita sebutkan tadi, minha habban, itu menjadi kunci kepada kita, yakni benih keimanan itu, maka manusia ini akan mendapat kerehatan yang selama-lamanya, iaitulah kerehatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut wa fajjarna fiha minal uyun. Allah Subhanahu wa taala lah yang memancarkan air, yang menunjukkan bahawa air ini bukanlah daripada manusia sendiri, tetapi ada ketikanya ia datang daripada usaha manusia. Ini usaha manusia pergi ambil air dan sebagainya. Kita sekarang mungkin usaha kita dari sudut kita bayar, pemprosesan air dan sebagainya. Tetapi masih lagi Allah kata wafajjarna. Ini menunjukkan pengakhiran kepada proses air dan sebagainya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika mana kita sukar untuk mendapatkan air, maka adanya Nabi SAW ajarkan kepada kita, iaitu salah satunya adalah solat istisqa, solat untuk meminta hujan. Mungkin kita di Malaysia ni jarang lah. Sebab apa? Sebab kita ni Allah izin rezekikan kepada kita dengan hujan yang banyak. Kalau saya dulu di Jordan, selalu juga, kadang-kadang boleh kata hampir setiap tahun, ketika mana musim panas, kadang-kadang ini minta untuk diturunkan hujan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, ini maknanya di sini ayat 34 ini, kita boleh faham dengan makna nikmat dunia, kerana Allah ceritakan tentang penciptaan di atas muka bumi, tetapi ia juga membawa maksud kepada nikmat syurga, seperti mana gambaran kita di atas bumi. Cuma nikmat syurga itu lebih indah rupanya berbanding khabarnya. Baik. Liyakulu min samarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Ini pokok-pokok kurma dan pokok anggur itu tadi, apa tujuannya juga adalah untuk beri makan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan makan lagi sekali, sedangkan ayat yang first tadi wa minha habban faminhu yakulun. Jadi kita sebutkan bahawa habban ini menunjukkan kepada selain daripada makanan yang merupakan makanan asasi, dia juga menunjukkan kepada bekalan. Bekalan yang paling penting. Ini bekalan keimanan di akhirat, untuk akhirat, dan bekalan makanan yang paling penting di dunia. Jadi liyakulu min samarihi ini
adalah makanan bukan sekadar makanan pada waktu sukar, makanan waktu tenang, makanan selepas mendapat kerehatan. Yang ini menunjukkan kepada kerehatan. Yang ini makanan tambahan. Kalau atas tadi Allah kata wa akhrajna min habban faminhu yaqulun, ini makanan yang keperluan. Makanan yang memang kalau tak makan mati. Bekalan yang menjadi sangat penting. Kalau tak ada bekalan, tak berjaya di akhirat. Ini bekalan keimanan. Tapi di sini liyakulu min samarihi, makan ni kenapa disebutkan sekali lagi makan? Kerana makanan ini adalah makanan yang berupa kerehatan, nikmat-nikmat tambahan selepas daripada makanan asasi. Kerana sebab itu Allah kata wama amilat suaidihim. Mana wama di sini yang kita pernah sebutkan sebelum ni, ma di sini antaranya adalah rezeki. Antaranya adalah ma an-nafiyah. Maknanya apa yang wama amilat suaidihim. Yang ini untuk manusia ini makan daripada buah-buahan. Yang ini makan daripada buah-buahan kurma dan juga inab, daripada anggur ini tadi. Wama amilat suaidihim. Daripada bukan perbuatan tangan mereka. Itu nafiah. Makna kata nikmat yang kita boleh makan ni bukan daripada perbuatan tangan kita, bukan daripada usaha kita. Menunjukkan bahawa rezeki itu hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma ini juga boleh dimaknakan dengan ma al-mausulah. Maknanya ma amilat suaidihim, maksud apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Jadi menunjukkan bahawa kita faham rezeki itu hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga faham bahawa rezeki itu manusia perlu berperanan dengan berusaha untuk mendapatkan. Makna kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 33 tentang makanan. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut keperluan asas ini Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada manusia. Setiap manusia dengan rezeki yang mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah. Wa akhrajna minha habban. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan berikan rezeki asas. Tapi rezeki penambahan ini perlu kepada usaha manusia. Manusia perlu berperanan ma'amilat suaidihim, apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tetapi mereka juga kena faham ma'amilat suaidihim, bukan tangan mereka lah yang memberikan rezeki itu, tapi hakikatnya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut afala yashkurun, tentang tidakkah kamu bersyukur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang syukur ini. Antaranya kalau kita tengok tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan akhir sekali pada ayat itu Allah kata apa? La'allakum tashkurun. Allah ceritakan tentang nikmat Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan. Hari itu kita melalui bulan Ramadan, yang mana dengan nikmat Quran itu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat Al-Quran. Ala ma hadakum, jadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita dengan Al-Quran. Kita mengenali Allah, kita mengenali perintah-perintah Allah melalui Al-Quran, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita Al-Quran. Jadi air di sini menunjukkan air ini wa fajjarna fiha minal uyun. Allah Subhanahu Wa Taala memancarkan air tersebut. Air itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita perlu bersyukur di atas nikmat Al-Quran, yang juga tujuannya itu untuk dimanfaatkan untuk mencapai tujuan syukur. Nikmat-nikmat tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri afala yashkurun. Nikmat Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala berakhirkan wala la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Sebab tu saya sebutkan tadi bahawa air itu sangat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menggandingkan dengan Al-Quran, seperti mana Al-Quran wahyu itu digandingkan seperti mana air. Dan saya sebutkan dah tadi, ayat ini menceritakan tentang ganjaran yang tak nampak, iaitu syurga, tetapi perlu dimotivasikan dengan nikmat yang dilihat, iaitu inilah dunia.
Yang ni gambaran tempat berteduh, tempat makanan, yang ni mendapat makanan, suasana air yang menyegarkan, yang ni air terjun, semuanya adalah memberikan gambaran tentang syurga. Dan ganjaran ini dah disediakan kepada manusia, maka manusia ini perlu berusaha. Wa akhrajna minha habban famit. Ni manusia perlu berusaha untuk bersiap untuk mendapat nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan. Jadi saya rasa mungkin cukup sekadar tu kongsian kita pada hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan subhanalladzi khalaqal azwaj, insya-Allah sampailah pada ayat yang berkaitan dengan ayatul lahum ni, insya-Allah. Jadi kalau ada soalan, ada soalan ke, saya buka sikit kalau mungkin ada yang nak bertanya secara direct. Tak nak tulis. Tak ada. Baik, kalau tak ada tu, apa yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu daripada saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan maaf atas kesilapan dan kekurangan. Bihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.